Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Khamis 19 Oktober 2023. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Tindakan Zionis bom sebuah hospital di semenanjung Gaza gila dan tidak berperi kemanusiaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyifatkan konflik Israel-Palestin sudah keterlaluan dan mesti segera dihentikan. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan. Ini rupanya ada kategori. Ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Sementara itu, konflik Palestin-Israel antara agenda utama perbincangan sidang kemuncak pertama pemimpin ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC yang dihoskan Arab Saudi di Riyadh. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sidang kemuncak itu jadi peluang terbaik untuk berbincang mengenai tindakan yang perlu dikenakan terhadap Israel susulan kezaliman ke atas rakyat Palestin. Ahmad Ashraf Abu Rahman dari Riyadh melaporkan. Pentas ASEAN GCC menjadi peluang ketua negara ASEAN dan negara Teluk untuk lebih fokus dan bertukar-tukar pandangan bagi menangani penderitaan rakyat Gaza. Ia selari pendirian tegas Perdana Menteri bahawa Malaysia memberi sokongan penuh kepada rakyat Palestin. Ini termasuk menggesa gejatan senjata segera dilaksanakan. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyampaikan komitmen Malaysia yang akan menyalurkan 100 juta ringgit bantuan kemanusiaan kepada Palestin. GCC dianggotai 6 negara iaitu Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirat Arab Bersatu yang mula menjalin hubungan dengan ASEAN pada 1990. Sidang kemuncak itu akan membincangkan hala tuju masa depan hubungan ASEAN GCC sesuai dengan hasrat ASEAN mengikat hubungan lebih luas dengan negara Asia Barat. Selain Perdana Menteri, ketua negara ASEAN yang sudah mengesahkan penyertaan termasuklah Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dan Perdana Menteri Kemboja Han Manet. Beralih ke perkembangan dalam negara, penyerasan subsidi yang diumum dalam Belanjawan 2024 bukan untuk membebankan rakyat. Sebaliknya bertujuan memastikan kerajaan tidak membazirkan wang rakyat dengan menyenangkan lagi golongan berkemampuan. Justru Perdana Menteri menegaskan adalah penting untuk kerajaan mengambil tanggungjawab dan menjaga tata kelola ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara yang sejahtera. Datuk Seri Anwar turut menyatakan beliau bukan anti kelompok maha kaya, namun keadilan terharus diberi kepada golongan rentan yang memerlukan. Dalam pembentangan Belanjawan 2024 minggu lepas, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan mengumumkan pendekatan penyerasan semula subsidi akan dilaksana secara berfasa mulai tahun depan. Hasil penjimatan subsidi itu sebahagiannya akan disalur terus untuk meningkatkan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai rahmah daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyatakan isu tata kelola menjadi keutamaan kerajaan sebelum menambah baik sektor percukaian negara. Jelas Datuk Seri Anwar, ia penting bagi memastikan tiada isu keterisan, penyelewengan dana negara dan rasuah. Tambah beliau, perbincangan mengenai cukai nilai tambah VAT serta cukai barang dan perkhidmatan GST adalah relevan. Bagaimanapun, Perdana Menteri meminta semua pihak tidak melupakan fakta bahawa negara ini mewarisi masalah tak berurus, rasuah, hutang dan defisit yang perlu diselesaikan. Usaha membudayakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM akan terus diperkasa bagi memastikan ia relevan dan lestari. Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq berkata usaha itu penting bagi meyakinkan ibu bapa dan pemegang taruh yang bidang itu boleh dijadikan karier pada masa hadapan.
apa yang disebut, yang telah pun diangkat dalam belanjawan sangat penting. 100 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan sahaja satu jumlah yang menunjukkan komitmen kerajaan Madani ketika ini dalam STEM, tetapi juga berkait rapat dengan memastikan infrastruktur, fasiliti dan juga pembudayaan STEM itu benar-benar wujud dan dirasai oleh komuniti. Kita sedang membicarakan pembudayaan STEM ini dalam konteks di akar rumput supaya anak-anak murid kita ini faham dan merasakan bahawa mereka ini benar-benar diperlukan ketika ini dalam memastikan agenda STEM ini benar-benar berjaya. Beliau berucap pada Majlis Penganugerahan Duta Guru di Sepang. Peningkatan peruntukan dalam Belanjawan 2024 untuk Kementerian Kerja Raya. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, peruntukan RM9.511 bilion itu akan dimanfaatkan bagi kelangsungan industri pembinaan dan infrastruktur awam negara demi manfaat rakyat. Dengan pertambahan bajet ini, sekurang-kurangnya kita boleh buat lebih banyak lagi repair untuk kita menangani masalah kerosakan jalan yang sudah sekian lama mungkin tidak dapat kita baiki. Saya harap akan diluluskan di Parlimen nanti. Kami akan menggunakan sepenuhnya lah untuk kegunaan tertentu, lebih-lebih lagi untuk kita pastikan jalan-jalan kita ini selesa dan selamat digunakan oleh pengguna jalan. Beliau ditemui selepas ditemu bual dalam program Natifas di Angkasa Puri, Kota Media. Kerjasama antara kerajaan pusat dan negeri berkaitan sains, teknologi dan inovasi STI diperhebat. Ia dilaksana menerusi mesyuarat menteri-menteri dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab ke atas sains, teknologi dan inovasi Mexco STI. Mexco STI bermatlamat menyelaras pelaksanaan dasar berkaitan STI, pelaksanaan program serta mewujudkan perkongsian pintar antara kerajaan pusat dan negeri. Kami membincangkan banyak juga perkara dan beberapa kertas untuk dipertimbangkan dan juga kertas makluman termasuk penubuhan Bio Alliance dan juga ruang daya cipta. Dan pada masa yang sama, mesyuarat juga membincangkan tentang Smart City dan juga bank inovasi yang ditubuhkan di Melaka. Beliau bercakap kepada RTM selepas mempengerusikan Mexco STI pertama tahun ini di Ibu Negara. 5,648 kawasan berisiko banjir telah dikenal pasti di seluruh negara. Sarawak merekodkan kawasan berisiko tertinggi dengan 1,066 lokasi diikuti Sabah 798 dan Pahang 750. Saya akan minta bomba upload kepada website supaya orang ramai sebelum mereka pergi ke kawasan mana-mana pun boleh rujuk kepada kawasan yang berisiko tinggi banjir. Elakkan tempat-tempat tersebut sebagai pencegahan. Kesemua kawasan berisiko yang dikenal pasti JBPM adalah berdasarkan data daripada JPS. Jumlah kawasan terlibat diperoleh berdasarkan insiden yang berlaku sejak 3 tahun ke belakang. Malaysia menjangkakan monsun timur laut berlaku mulai bulan depan hingga Mac 2024. Baik saudara, berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.